Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar adik-adik di luar sana? Cikgu harap adik-adik di luar sana, walau di mana jua adik-adik berada ketika ini, adik-adik berada dalam keadaan sihat dan sentiasalah mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita sepanjang tempoh PKPP ini untuk bersama-sama kita mencegah COVID-19. Nama cikgu, Cikgu Nur Rawaidah binti Rahmat. Cikgu dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk. Bersama-sama dengan cikgu hari ini, kita akan belajar tentang penjagaan tumbuhan. Penjagaan tumbuhan merupakan subtopik dalam unit 3 tumbuhan bagi mata pelajaran Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 4. Baiklah adik-adik, cikgu ingin kongsikan terlebih dahulu beberapa keping gambar untuk sama-sama kita lihat. Gambar yang pertama adalah gambar sayur kobis. Cuba adik-adik lihat gambar ini dengan teliti. Gambar yang kedua, gambar pokok pisang. Gambar yang ketiga, gambar daun pokok labu. Dan gambar yang keempat, gambar sayur bayam. Cuba adik-adik lihat keempat-empat gambar tumbuhan ini. Boleh adik-adik nyatakan apakah persamaan yang ada pada keempat-empat gambar ini? Ya, persamaan yang ada pada keempat-empat gambar ini adalah kesemua gambar-gambar ini menunjukkan gambar tumbuhan yang tidak sihat, rosak, layu dan tidak boleh dimakan. Kenapa ini terjadi? Ini kerana kita tidak menjaga tumbuhan kita dengan baik. Sebab itu kita perlu mengetahui cara-cara menjaga tumbuhan dengan baik agar apa yang berlaku pada gambar ini tidak berlaku pada tumbuhan kita. Apa yang dikatakan dengan penjagaan tumbuhan? Mari kita lihat. Penjagaan tumbuhan merupakan kerja yang dilakukan selepas saja tanaman sehinggalah memungut hasil. Cara menjaga tumbuhan sebenarnya hampir sama bagi semua tanaman kecuali beberapa tanaman seperti tanaman timun, tanaman peria, kacang panjang dan sebagainya yang memerlukan sedikit cara yang berbeza. Kalau adik-adik lihat gambar yang cikgu kongsikan di paparan ini, terdapat gambar seorang pelajar sedang menyiram pokok, kemudian merumput dan seterusnya menggembur tanah. Ketiga-tiga gambar ini mewakili sebahagian daripada cara-cara untuk menjaga tumbuhan. Nanti cikgu akan kongsikan dengan lebih lanjut cara-cara untuk kita menjaga tumbuhan dengan baik. Kenapa kita perlu mengetahui kepentingan untuk menjaga tumbuhan? Di sini cikgu senarkan 5 kepentingan penjagaan tumbuhan. Mari kita lihat. Yang pertama, apabila kita menjaga tumbuhan, kita dapat memastikan tanaman kita hidup dengan segar. Yang kedua, apabila kita menjaga tumbuhan dengan baik, tumbuhan kita dapat menyimpan dan memerangkap air di dalam tanah, seterusnya mengelakkan banjir. Yang ketiga, tumbuhan kita juga akan selamat daripada serangga perosak seperti kumbang, siput babi dan beluncas. Yang keempat, ia juga dapat membantu menstabilkan ekosistem bumi kita. Dan yang terakhir, tumbuhan merupakan sumber vitamin, mineral dan makanan kepada manusia. Sebab itu kita perlu mengetahui cara-cara penjagaan tumbuhan yang betul. Okey, terdapat 8 cara untuk kita menjaga tumbuhan. Kita akan sama-sama lihat satu persatu.
Cara yang pertama adalah memberi naungan ataupun dikenali juga sebagai memberi pelindungan. Memberi naungan atau memberi perlindungan kepada tumbuhan agar dapat melindungi anak benih daripada pancaran matahari dan mengurangkan kadar transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi merupakan proses pergerakan air melalui tumbuhan dan penyejatannya dari bahagian terdedah seperti daun dan batang. Contoh bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk memberi naungan kepada tumbuhan kita adalah daun-daun yang lebar ataupun pelepah kelapa ataupun seperti yang adik-adik lihat dalam gambar ini, mereka menggunakan plastik kanvas hitam. Cara yang kedua untuk menjaga tumbuhan adalah dengan menyiram tumbuhan pada belah pagi dan petang setiap hari. Kenapa kita kena siram tumbuhan? Kerana ia bertujuan untuk mengekalkan kelembapan tanah agar haba panas matahari tidak merosakkan akar tumbuhan yang kita tanam. Selain itu, ia akan membantu juga akar tumbuhan untuk lebih mudah menyerap nutrien yang diterima oleh akar tumbuhan. Yang ketiga adalah sungkupan. Sungkupan adalah menggunakan bahan daripada tumbuhan ataupun bahan lain untuk menutupi permukaan tanah. Biasanya kita gunakan bahan buangan seperti kelapa sawit, sabut kelapa dan plastik. Yang adik-adik tengok dalam gambar ini, sungkupan dibuat daripada plastik. Biasanya bertujuan untuk mengurangkan hakisan tanah, mengekalkan kelembapan tanah dan juga merendahkan suhu tanah. Antara tanaman yang menggunakan sungkupan ini adalah seperti cili, tembikai, sawi, kangkung dan juga bayam. Mari kita lihat cara yang keempat. Cara yang keempat adalah dengan merumput. Mengumput ni penting ya adik-adik sebab ia membantu tumbuhan untuk mengelakkan persaingan dalam mendapatkan nutrien, cahaya, air dan juga ruang. Selain itu, ia juga dapat memusnahkan tempat tinggal serangga perosak. Antara kaedah-kaedah yang adik-adik boleh gunakan untuk merumput ialah dengan mencabut rumpah-rumpah kecil dengan menggunakan tangan ataupun menggunakan serampan tangan. Kalau kawasan tanaman adik-adik luas, adik-adik boleh menggunakan kaedah meracun rumpai dengan menggunakan alat semburan yang sesuai. Cara yang kelima adalah dengan menggembur tanah. Biasanya kita gembur tanah ni kita gunakan serampang tangan ataupun cangkul. Kalau adik-adik tengok dalam gambar ini, pelajar-pelajar ini menggunakan cangkul. Aktiviti menggembur tanah ini dapat membantu untuk melonggarkan struktur tanah supaya air mudah meresap masuk ke dalam tanah. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memperbaiki pengudaraan tanah pada tanaman kita. Okey, cara yang keenam adalah dengan membaja. Biasanya kita gunakan baja organik ataupun baja kimia. Baja organik ini adalah terdiri daripada kompos dan najis ternakan. Manakala baja kimia pula terdiri daripada hasil sampingan dari perusahaan kimia. Membaja ni penting ya adik-adik sebab ia bertujuan untuk membekalkan nutrien kepada tumbuhan kita. Nutrien itu akan membantu tumbuhan kita untuk lebih membesar dengan baik dan juga sihat. Biasanya aktiviti membaja ini dilakukan semasa anak benih sedang membesar di mana baja ditabur di sekeliling pokok ataupun disembur. Okey, cara yang ketujuh adalah memberi sokongan kepada tumbuhan-tumbuhan yang tertentulah. Biasanya untuk tumbuhan-tumbuhan yang memanjat, menjala atau mempunyai batang yang lemah. Kenapa kita perlu memberi sokongan kepada tumbuhan seperti ini? Kerana ia bertujuan untuk membantu tumbuhan tersebut untuk mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis.
Antara contoh-contoh tumbuhan yang perlukan sokongan adalah pokok peria, kacang panjang, petola dan timun. Dengan adanya sokongan, ia dapat menjadikan hasil tanaman kita lebih berkualiti dan mengelakkan buah daripada kotor terkena tanah. Cara yang terakhir ialah mengawal perosak dan juga penyakit daripada menghidap kepada tumbuhan kita. Apabila kita dapat mengawal perosak dan penyakit, ia akan membantu tumbuhan kita untuk mengeluarkan hasil yang lebih banyak dan juga bermutu. Amalan-amalan yang boleh diamalkan untuk pengawalan perosak adalah seperti memastikan kawasan tanaman sentiasa bersih, mengamalkan pengiraan tanaman dan menggunakan bakal tanaman yang berdaya tahan serta mengelakkan kecederaan pada tanaman kita. Okey, sekarang mari kita lihat semula 8 cara untuk menjaga tumbuhan. Yang pertama, memberi naungan. Yang kedua, menyiram. Yang ketiga, sungkumpan. Yang keempat, merumput. Yang kelima, menggembur tanah. Yang keenam, membaja. Yang ketujuh, memberi sokongan. Dan yang ke-8, mengawal perosak dan penyakit. Ada 8 cara yang adik-adik kena tahu untuk menjaga tumbuhan. Mari sama-sama kita ulang semula 8 cara untuk menjaga tumbuhan, iaitu yang pertama, memberi naungan. Yang kedua, menyiram. Yang ketiga, sungkupan. Yang keempat, merumput. Yang kelima, menggembur tanah. Yang keenam, membaja. Yang ketujuh, memberi sokongan. Dan yang ke-8, mengawal perosak dan penyakit. Okey adik-adik, ketika menjaga tumbuhan, adik-adik perlu utamakan keselamatan. Terdapat 3 konsep keselamatan yang adik-adik perlu amalkan ketika menjaga tumbuhan. Yang pertama adalah keselamatan diri. Okey, bagaimana adik menjaga keselamatan diri? Adik-adik perlu menjaga keselamatan diri dengan memakai pakaian dan peralatan yang sesuai. Seperti memakai baju T yang berlengan panjang, memakai seluar panjang. Adik-adik juga digalakkan memakai kasut boot getah dan juga menggunakan sarung tangan. Jangan lupa juga untuk memakai topi ketika berkebun. Di sini cikgu tunjukkan contoh gambar pelajar sedang melakukan aktiviti menggembur tanah menggunakan cangkul dan memakai pakaian serta peralatan yang sesuai. Yang seperti telah cikgu sebutkan tadi. Baiklah, yang kedua adalah keselamatan semasa menjaga tumbuhan. Semasa menjalankan aktiviti menjaga tumbuhan, adik-adik kena ingat adik-adik kena pastikan adik-adik berada dalam pantauan orang dewasa. Dan yang kedua, jangan lupa baca dahulu label yang ada pada peralatan ataupun racun serangga perosak sebelum adik-adik menggunakan barangan ataupun racun tersebut. Yang ketiga, janganlah berlari semasa melakukan aktiviti berkebun ataupun menjaga tumbuhan. Yang keempat, gunakan alatan yang sesuai dan tidak rosak. Adik-adik perlu pastikan adik-adik semak dahulu, cek dahulu peralatan-peralatan yang adik ingin gunakan seperti serampan tangan, cangkul dan sebagainya agar peralatan tersebut tidak rosak. Yang keempat, ketika melakukan aktiviti semburan, adik-adik jangan lupa untuk memakai penutup muka dan juga sarung tangan yang sesuai. Okey, yang ini antara gambar yang cikgu tunjuk. Gambar belah kiri ni gambar-gambar peralatan yang digunakan semasa aktiviti menjaga tumbuhan. Okey, dan yang terakhir adalah keselamatan selepas menjaga tumbuhan. Okey, antara amalan aktiviti yang adik-adik boleh amalkan selepas menjaga tumbuhan adalah seperti
Adik-adik perlulah membersihkan peralatan yang telah digunakan dan kemudian pastikan peralatan tersebut disimpan di dalam stor atau bilik yang telah disediakan. Adik-adik juga jangan lupa pastikan barangan ataupun peralatan yang bahaya dan tajam seperti cangkul, gunting, serampan tangan tidak bertaburan di dalam kebun atau kawasan tanaman adik-adik. Seterusnya, jangan lupa bersihkan diri. Jangan lupa basuh tangan sebaiknya, bilas tangan elok-elok dan pastikan kebun adik-adik berada dalam keadaan bersih dan selamat sebelum meninggalkan kawasan tersebut. Cikgu harap pengkongsian cikgu pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada adik-adik tentang cara-cara menjaga tumbuhan dengan baik. Baiklah, di sini cikgu ingin kongsikan link untuk adik-adik menjawab soalan latihan yang telah cikgu sediakan untuk adik-adik untuk menguji pengetahuan adik-adik. Adik-adik boleh layari http://gg.gg/quiz tumbuhan 1. Okey, adik-adik boleh tengok pada paparan yang cikgu telah sediakan ini ataupun adik-adik boleh gunakan juga scan kod QR, gunakan handphone dan adik-adik boleh scan kod QR ini dan dia akan link terus adik-adik kepada soalan tersebut. Cikgu harap adik-adik dapat menjawab kuis tumbuhan tersebut dan lihat berapa markah yang adik-adik akan perolehi nanti. Akhir kata, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada hari, cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan cikgu. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Adik-adik juga boleh subscribe channel YouTube cikgu. Type saja Nurawaidah di youtube.com. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Terima kasih adik-adik. Jumpa lagi.